listen, honey, if I told you about the way that I felt. I wouldn't waste a minute if I had you all to myself. We'd be walking in the moonlight, staying up till sunrise. Baby, you can... Perjalanan ke Kampung Mongkos mengambil masa 52 minit, iaitu 44 km dari Serian. Kampung Mongkos terletak berhampiran dengan sempadan Indonesia. Di Kampung Mongkos terdapat sebuah rumah panjang yang terletak di tengah-tengah kampung, masih mengekalkan identiti masyarakat Bidayuh. Kita dapat lihat lantai rumah panjang ini diperbuat daripada buluh. Rumah panjang ini dibina pada tahun 1957 dan mempunyai 24 pintu. Dengan ini, terdapat 24 keluarga yang menghuni di rumah panjang tersebut. Di rumah panjang, ada homestay yang dijadikan sebagai tempat penginapan kepada pengunjung. Semasa menemu buah dua orang informan, iaitu Encik Jitam dan Encik Sugen, mereka ada berkongsi sedikit sebanyak tentang sejarah rumah panjang ini dan ada menyatakan terdapat kesan tembakan peluru pihak British di dinding rumah panjang semasa konfrontasi Malaysia dan Indonesia dahulu. British melakukan hal demikian kerana untuk menakutkan pihak Indonesia. Pada masa itu, penduduk Kampung Mongkos bersembunyi di benteng tersebut. Ini merupakan bekas benteng daripada serangan musuh. Kejadian ini berlaku pada sekitar tahun 1962. Menurut informan iaitu Cik Jethro, masyarakat Bidayuh di Kampung Mongkos menyambut Hari Gawai pada 1 dan 2 Jun. Terdapat pesta Nyi Lumoy yang dilakukan pada masa itu. Adat tradisi ini adalah untuk memanggil semangat padi yang hilang. Terdapat proses penampaian tuak dilakukan sekurang-kurangnya 3 atau 4 bulan sebelum Hari Gawai. Kawasan Kampung Mongkos ini pada masa dahulu dipenuhi air atau berupa seperti lautan atau sungai. Kisah kapal batu Bugis ini berkisahkan kapal milik orang Melayu dikendalikan oleh orang Bugis berlayar ke Kampung Mongkos untuk mencari pertempatan. Apabila air mula surut, kapal sukar untuk berpatah balik dan terus kekal di situ. Menurut Encik Jitam, seorang budak dari Kampung Mongkos pernah bermimpi bahawa kapal batu Bugis ini mempunyai penjaga yang berupa seekor ular sawah ataupun merupakan ular jadian dan namanya Pak Budey. Menurut Encik Wilson yang merupakan penghulu Kampung Mongkos, beliau menceritakan penduduk Kampung Mongkos pada zaman dahulu selalu mendengar terdapat bunyi orang tengah menyambut perayaan seperti ada bunyi gong, sorakan dan sebagainya. Kejadian ini berlaku sebelum Hari Gawai. Tempat menarik seterusnya yang menjadi tarikan ialah air terjun. Air terjun ini dinamakan sebagai Silungkung Waterfall dalam kalangan penduduk Kampung Mongkos Serian. Untuk menuju ke Silungkung Waterfall ini, ia memerlukan keizinan dari penduduk kampung kerana tour guide diperlukan untuk sampai ke lokasi tersebut. Menurut penduduk Kampung Mongkos Serian, air terjun ini mempunyai 7 tingkat. Untuk sampai ke tingkat 7, ia memerlukan 2 jam perjalanan dari kampung. Kami telah dipimpin oleh beberapa penduduk kampung untuk menuju ke Silungkung Waterfall. Sepanjang 2 jam perjalanan, ia sedikit sukar kerana jalan menuju ke Silungkung Waterfall agak berbukit. Namun, pemandangan air terjun Silungkung yang cantik telah memberi rasa kepuasan walaupun kepenatan mendaki. Walaupun tempat air terjun tersebut tidak besar, namun ia cukup menakjubkan. Air terjun Silungkung yang sejuk dan bersih telah menarik minat pengunjung meluangkan masa untuk mandi-manda di air terjun tersebut. Walaupun lawatan ke Kampung Mongkos merupakan lawatan yang sangat menarik, namun terdapat beberapa isu dan cabaran yang harus kami hadapi. Isu yang pertama berkaitan dengan cuaca. Cabarannya, keadaan cuaca yang panas menyebabkan kami mudah berasa penat dan sukar untuk melakukan banyak pergerakan serta aktiviti yang lasak. Isu yang kedua berkaitan dengan perjalanan yang jauh. Cabarannya,
Tempat-tempat menarik seperti Kapal Batu Bugis dan Silingkung Waterfall terutamanya berada berjauhan daripada kawasan perkampungan dan ia memerlukan tempoh masa yang lama untuk sampai ke destinasi. Isu yang ketiga berkaitan dengan internet. Cabarannya, memandangkan kawasan perkampungan berada di pedalaman, capaian internet adalah lemah dan tidak meluas, menjadikan komunikasi jarak jauh antara rakan yang berada di tempat yang berlainan sukar untuk dilakukan. Isu yang terakhir, isu yang keempat, melibatkan perjalanan balik dari Kampung Mongkos ke Bandar Serian pada waktu petang. Cabarannya, kawasan jalan raya yang tidak mempunyai lampu jalan dan gelap, serta banyak selekoh ketika dalam perjalanan pulang dari Kampung Mongkos ke Bandar Serian.